أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menjelaskan kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, yaitu kalam hikmat yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fih faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fih aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Alam ini kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya kerana tampaknya, nampaknya hak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya surya, yakni nur ma'rifat, oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Kalam hikmat ini ingin menjelaskan tentang pandangan mata hati yang melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala di sebalik alam nyata ini. Lalu sebagai mukaddimah, Syekh ini mendatangkan suatu kenyataan bahawa alam ini berupa kegelapan. yakni alam ini pada dasarnya diumpamakan seperti kegelapan, dengan erti kewujudannya itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Ta'ala lah yang mewujudkannya dan menguruskan segala urusan-urusannya. Maka itu adalah bahasa tamsilan. Diumpamakan alam ini seperti gelap kerana dia tidak menyendiri. Dia bergantung kepada yang lain. Bergantung pada setiap ketika, pada setiap aspek,
dan juga pada setiap zarahnya. Tidak ada yang terkecuali. Yang ini semuanya itu bergantung kepada Allah. Selalunya ulama ahli tasawuf dulu mentamsilkan ini, membuat analogi dengan kewujudan bayang dan empunya bayang itu. Sebagaimana bayang itu tidak wujud sekiranya tidak ada empunya bayang. Wujudnya bayang itu semata-mata kerana adanya empunya bayang itu. Bila tidak ada empunya bayang itu, maka lenyaplah bayang itu sendiri. Dan kewujudan bayang itu setiap ketika bergantung kepada kewujudan empunya bayang. Adanya bayang itu dan kelangsungannya itu kerana kelangsungan empunya bayang. Yang ini bergantung setiap masa kepada empunya bayang itu. Maka demikianlah makhluk ini setiap ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap masa. Dan segala pergerakan, segala aktiviti yang terjadi pada bayang itu adalah pada hakikatnya semata-mata bergantung atas geraknya empunya bayang. Bergerak sedikit empunya bayang, bergeraklah bayang. Kalau tidak bergerak, ia tetaplah di situ. Maka demikianlah tamsilan-tamsilan yang dibuat oleh ulama ahli tasawuf menjelaskan fenomena hubungan alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertilah dari beberapa sudut, sepertilah berhubungnya bayang itu dengan empunya bayang untuk menjelaskan gambarannya. Dari segi kaitan, yang dapat disimpulkan bayang itu semata-mata bergantung kepada empunya bayangnya. Setiap waktu, setiap ketika, setiap masa, setiap tempat bergantung. Maka begitulah kita sekarang ini sebagai satu juzuk daripada makhluk, satu juzuk daripada alam manusia ini dan seluruh kewujudan-kewujudan yang lain. Begitulah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terpisah, sentiasa bergantung dengannya. Sekalipun sekarang kita merasakan dengan pengalaman kita, panca indera kita merasakan semacam kita ini menyendiri, yakni kita ini seolah-olahnya terpisah, boleh kontrol diri sendiri, tak bergantung kepada sesuatu. Itu perasaan kita. Itu yang kita perhatikan melalui panca indera kita. Banyak benda yang kita rasakan tidak tepat menurut kenyataan sebenarnya. Banyak benda yang kita perhatikan melalui panca indera kita tidak tepat menurut keadaan sebenarnya. Kita tengok matahari nampak kecil pada pandangan kita. Kalaulah tidak kerana akal meneliti perkara ini berdasarkan pandangan mata semata-mata, matahari itu kecil. Tapi kerana akal kita memahami perkara ini, memutuskan matahari itu besar. Sekalipun kita tengok kecil je, masa boleh pegang tangan. Tapi akal kita menilai lain. Maka demikianlah, banyak perkara yang kita perhatikan melalui panca indera kita ini tidak tepat menurut kenyataan sebenarnya. Maka di sinilah perlunya kepada iman. Perkara-perkara ghaib yang didatangkan oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam menjelaskan kepada kita hakikat. Maka antara hakikatnya hakikat alam ini, bahawa ia adalah makhluk ciptaan Allah. Bukan saja diciptakan Allah, bahkan segala urusannya diuruskan oleh Allah. Kerana itu Hujjatul Islam Al-Ghazali menjatuhkan hukum kufur kepada kelompok ahli falsafah yang berpegang dengan faham Allah Ta'ala itu hanya mengetahui dan menguruskan perkara yang bersifat kuliah semata-mata, yang umum semata-mata. Pendetilan itu di luar, Allah Ta'ala bersih darinya.
yakni sebagai contoh, Allah Ta'ala hanya mengetahui secara umum tentang makhluk ini. Apa-apa yang berlaku pada makhluk secara tafsili ini, perbuatan-perbuatan makhluk, perbuatan manusia dan sebagainya, itu sudah di luar daripada pengetahuan Tuhan. Atau Allah Ta'ala berkuasa menciptakan makhluk, lalu makhluk itu independen, terpisah, ada kekuatan sendiri, ada kemampuan sendiri, terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pegangan seperti inilah yang menyebabkan Al-Ghazali menjatuhkan hukum kufur kepada kelompok ahli falsafah. Jadi keyakinan kita, makhluk ini bergantung kepada Allah. Isunya sekarang itu i'tiqadnya, itu keyakinannya. Bagaimana pula dimensi sufi dan tasawufnya. Jadi kalau begitu, tauhid ini tidak akan bercanggah dengan tasawuf. Tasawuf terbina atas tauhid. Demikian juga fiqh, tidak terpisah, bahkan tidak bercanggahan dengan tasawuf. Jadi berasaskan keyakinan tadi, maka disitulah timbulnya perjalanan tasawuf, perjalanan mata hati manusia dalam menyaksikan perkara ini. Maka sebab itu Syekh sebelum menjelaskan tentang ehwal-ehwal hati dan meneliti perkara-perkara ini, rahsia-rahsia ini, didatangkan dulu kenyataan tadi. Hakikat perkara bahawa makhluk ini bergantung kepada Allah dalam semua aspeknya, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu Syekh menyatakan sedang yang meneranginya, yang mewujudkannya, yang menguruskannya, yang mentadbirnya, semua aspek urusannya, hanya kerana tampaknya hak yakni Allah Ta'ala padanya. Yakni Allah lah yang menguruskannya, yang mentadbirnya, yang menetapkan segala hal-hal yang berkaitan dengannya. Lalu maka sesiapa yang melihat alam, ini dimensi tasawuf yang berlandaskan kepada tauhid tadi itu. Maka tasawufnya bagaimana? Sesiapa yang melihat alam, melihat makhluk ini, kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, melihat alam, melihat makhluk, tapi tidak melihat Allah secara pandangan mata hati, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, beberapa keadaan yang berbeza-beza di dalamnya, di sisinya, sebelumnya atau sesudahnya, tidak melihat Allah dalam ehwal-ehwal tadi. Lalu bagaimana keadaannya? Maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya. Orang ini pandangannya sila, kata orang Terengganu, sila, dan nampak. Cahaya terang dah lalu, terlalu terang menjadikan orang tidak dapat melihat. Spotlight itu, kalau bahasa mengejuk, wak atas mata, pindah, tak nampak. Maka demikianlah, sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah dalam dimensi-dimensi tadi yang akan saya huraikan satu persatu, kerana dia menunjukkan makom-makomnya tersendiri. yakni sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, bererti orang ini pandangannya sudah disilaukan oleh cahaya yang sangat terang. Kerana kewujudan Allah itu sangat nyata. Kalau tak nampak juga, orang ini pindah, silau pandangan matanya, kerana terlalu terang. Bukan kerana cahayanya malam, tidak, kerana terlalu terang sehingga jadi tak nampak. Seperti itu. Jadi Syekh ini menyatakan sedemikian pertama sekali untuk menyatakan bahawa tanda-tanda kewujudan Allah pada diri makhluk itu sangat terang. Kalau ada orang tak nampak kok, seumpama cahaya terang dah lalu, mata jadi pindah. Bandingannya begitu. Bukan kerana cahaya yang malap, bukan kerana sama-sama tak pernah nampak. Kalau tak nampak kerana cahaya sama-sama, patut pun. Ni terang dah lalu. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya pada orang yang melihat, bukan pada sumber cahayanya, pada orang yang melihat. Berarti pandangan kita yang bermasalah.
Mata hati kita yang bermasalah. Itulah yang perlu diperbaiki, sehingga kita tidak dapat melihat kenyataan Allah pada setiap makhluknya. Jadi sekarang Syekh ni menyatakan, berarti orang yang melihat alam tidak melihat Allah, orang ini tersilau. Dalam bahasa yang lebih mudah, silau ini ada dua kemungkinan. Sama ada dia ini ingkar kepada kewujudan Allah, lalu tidak percaya kepadanya, sehingga melihat alam dan kerana terpisah semata-mata alam atas dasar semula jadinya itu, orang ini berada pada martabat kufur wal-iyazubillah. Tidak percaya, ingkar. Seperti halnya yang terjadi pada golongan etis, mulhid, ingkar kepada kewujudan Allah, ingkar kepada Allah yang menguruskan segala urusan makhluknya. Ini adalah mata hati yang buta, tidak dapat melihat langsung. Atau bertaraf iman yang dikatakan sebagai ghaflah, percaya, bukan ingkar, bukan mengingkari, bukan tidak percaya. Dia percaya hakikat ini, tapi tidak hadir di hatinya, tidak menyentuh akal, fikiran dan hati perasaannya. Berarti pandangannya itu semata-mata melihat alam semata-mata. Hanya kalau tersedar pun, bila dikejutkan, bila disedarkan, tersedarlah dia. Kalau tidak, kekal dalam ghaflah dan lupanya. Bila dia melihat fenomena alam ini, kejadian-kejadian yang berlaku, urusan-urusan Allah, menghidupkan, mematikan, mengangkat darjat, menjatuhkan, memberi nikmat, menurun musibah, memberikan rahmat, memberi rizki dan macam-macam segala perbuatan-perbuatan Allah yang kenyataannya terlihat pada fenomena alam ini, pada fenomena makhluk ini. Maka sesiapa yang melihat tapi tak nampak benda tadi itu, punca asalnya itu, tapi percaya semuanya datang dari Allah, orang ini orang mukmin tapi bertaraf ghaflah imannya, lupa melihat kenyataan ini, melihat rizki, tapi tak pernah hatinya itu melihat kepada empunyanya. Hanya melihat sekadar rezeki. Tapi bila ditanya dari mana rezeki ini, Allah, terjawab. Dia percaya, tapi hatinya tidak melihat. Yang dilihat oleh hatinya usahanya, yang dilihat oleh hatinya sebab-musababnya, yang dilihat oleh hatinya fenomena-fenomena yang berkait dengannya. Itu yang dilihat. Tapi percaya, tetap percaya hakikatnya datang dari Allah. Tapi bila menghadapi kenyataan, melihat fenomena ini, hatinya tidak tertarik ke situ. Maka ini tarafnya orang yang beriman tapi imannya bertaraf ghaflah, lupa dan lalai. Jadi dua golongan ini tidak termasuk apa yang dijelaskan oleh Syekh, ataupun termasuk dalam kelompok orang yang dikatakan tersilau dengan cahaya tadi. Dua kelompok ini, orang pina mata, nak bintang, tak nampak. Maka mereka ini adalah dua kelompok ini. Adapun yang terkeluar dari kelompok ini, inilah martabat-martabatnya. Orang yang melihat Allah. Bermacam-macam ragam orang yang melihat Allah ini. Saya barangkali saya dah terlupa, sudah saya jelaskan atau tidak dasar-dasar akidah, supaya orang tidak tersalah faham sehingga menyangka tasawuf ini berpegang dengan faham Tuhan itu ada tempat, Tuhan itu menjelma situ sini. Ingin saya ulangi sedikit kekuncinya supaya orang tidak terkeliru di sini, bahawa ulama ahli tasawuf telah membahagikan makrifat itu kepada dua bahagian besar. Supaya orang tahu yang dibicarakan oleh Syekh sekarang, yang dibicarakan oleh Syekh dalam kalam hikmat ini pada bahagian mana. Kalau At-Tusi membahagikan kepada ma'rifatul al-haqiqah dan ma'rifatul haq, mengenal hakikat Allah dan mengenal kebenaran Allah. Berkait dengan mengenal hakikat Allah adalah sesuatu yang tidak mampu dikenali. Inilah yang diungkapkan oleh ulama usuluddin
Al-ajzu anil idrak. Tidak mampu mengetahui hakikat sebenar Allah Ta'ala. Sebenarnya tahulah tu, kenal lah tu. Bila kita sudah sampai tahap keyakinan, kita tidak mampu lagi untuk kenal hakikat sebenar Allah. Kesempurnaan tu tak terjangkau oleh kita. Kau kenal lah tu. Kemuncaknya ke situ lah. Maka ma'rifat itu dinamakan ma'rifatul haqiqah, mengenal hakikat sebenar, yang ini tidak dapat dikenali. Adapun ma'rifatul haq, mengenal kebenaran Allah, seperti mengenal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, yang dapat kita fahami, yang dapat kita tanggapi oleh akal kita, yang dapat kita rasakan kesan-kesannya pada hati nurani kita. Semua itu dikatakan sebagai ma'rifatul haq menurut istilah Al-Imam At-Tusi. Al-Imam Ibn Arabi menggunakan nama lain tapi maksudnya serupa. Kalau ma'rifatul haqiqah dalam istilah At-Tusi, pada pandangan Ibn Arabi digunakan tanzih, istilahnya tanzih, suci Allah daripada sebarang pensifatan, istilah Ibn Arabi. Adapun ma'rifatul haq, mengenal sifat-sifat tadi dalam istilah Ibn Arabi dinamakan sebagai tashbih, sesuatu yang dapat digambarkan, difikirkan, dirasakan, diolah, dijelaskan. Kalau lihat kepada Al-Ghazali, diguna istilah lain tapi benda serupa. Ma'rifatul haqiqah menurut At-Tusi tadi, menurut Al-Ghazali dinamakan sebagai ma'rifatul zat, mengenal zat Allah. Bagaimana zat Allah? Tidak dapat dikenali hakikatnya. Adapun ma'rifatul haq dalam istilah At-Tusi, dalam pembahagian Al-Ghazali dinamakan ma'rifatul sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Inilah yang dapat kita fahami. Akal kita boleh faham, boleh fikir benda itu. Hati kita boleh merasai hakikat-hakikatnya. Jadi, adapun ma'rifatul haqiqah, sudah jelas bahawa tidak ada manusia yang mampu sampai ke situ. Allah tidak mampu diketahui hakikat keagungannya. Jadi sekarang yang dibicarakan oleh Syekh adalah pada taraf ma'rifatul haq, mengenal kebenaran Allah. Bukan mengenal hakikatnya, mengenal sifat-sifatnya. Maka kata Syekh, sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, fahami baik-baik. Melihat Allah, yakni melihat kenyataannya. Dalam bahasa Al-Tasawuf, melihat tajallinya. Dari bahasa Usuluddin, melihat ta'alukan sifat-sifatnya. Masih mudah. Maka sesiapa yang tidak melihat Allah padanya. Jadi Syekh ini telah membahagikan kepada beberapa ehwal. Hati yang melihat ini, melihat alam tapi melihat Allah dalam dimensi yang berbagai. Pertama, melihat di dalamnya, atau di sisinya, atau sebelumnya, atau selepasnya. Maka sesiapa yang melihat Allah, melihat alam dan melihat Allah pada salah satu daripada ehwal-ehwal ini, itulah orang yang terkeluar dari kelompok orang yang dikatakan disilaukan oleh cahaya. Berarti orang ini orang yang mata hatinya terang, melihat hatinya tentang hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal lagi keadaannya bermacam-macam tadi. Melihat Allah padanya, inilah orang yang sempurna. Dia melihat makhluk, dalam masa yang sama dia melihat kenyataan Allah. Dianggap sebagai orang yang kamil, orang yang sempurna hatinya, ahli makrifat. Dan sepatutnya ahli makrifat seperti ini. Ada ehwal yang lain, atau melihat Allah di sisinya. Nipis sikit, nipis sikit. Kalau cahaya kau kurang sikit. Berbanding yang pertama itu lebih mantap pandangan makrifatnya. Di sisinya itu agak ada semacam ada jaraknya. Yang ni pandangannya itu betul-betul tidak tenggelam dalam makrifat. Nisbah pada pandangan mata hati. Nanti saya akan tamsilkan supaya dapat difahami dengan baik. Atau melihat sebelumnya.
Ini kelompok ahli jazbah. Orang yang hatinya itu melihat Allah dulu, dia terlupa makhluk. Setelah itu baru dia melihat fenomena alam ini sebagai kesan daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya permulaannya itu mengenal Allah dulu. Melihat Allah dulu, baru dilihat kesan-kesannya pada makhluk ini. Kelompok pandangan seperti ini adalah pandangan ahli jazbah yang juga akan saya perincikan sedikit. Atau yang selepas itu, orang yang melihat Allah selepas itu. Ini pandangan yang diistilahkan oleh ahli tasawuf sebagai ahli suluk. Orang yang bermujahadah, berusaha untuk menyucikan hati. Mula-mula hatinya ghaflah, lupa dan lalai. Bila satu peringkat hatinya bersih, dia sudah mendapat tarikan rohani, jazbah rohani, lalu melihat Allah. Tapi dilihatnya makhluk dulu. Dia sebagai tangga untuk dia melihat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu. Inilah ehwal-ehwal hati yang melihat Allah berbagai-bagai. Baik, kembali kita kepada yang pertama. Orang yang melihat Allah padanya, yakni pada makhluk itu. Bagaimana ini? Pertama sekali perlu kita lihat, adakah hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran atau tidak? Firman Allah di dalam Al-Quran, hal-hal yang berkait melihat Allah ini sebenarnya boleh dirujuk kepada banyak ayat Al-Quran. Satunya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda. Jadi istilah Al-Quran, perkataan Al-Quran disebut ayat, tanda-tanda. Jadi dimensi ahli usuluddin dia disebut sebagai dalil-dalil bagi ulama usuluddin yang melihat dengan pandangan akal. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada Allah. Dalam Al-Quran digunakan ayat. Dari dimensi ahli tasawuf dinamakan istilah tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Allah Ta'ala bertajalli, super je belaka. Tiga perkara tu cuma dimensi yang berbeza. Dalam konteks ayat Al-Quran digunakan ayat. Usuluddin dalil. Dalil kenapa? Akal berdalilkan itu untuk membuktikan Allah. Kok jalan akal, mikir. Ahli tasawuf jalan dizahirkan Allah pada hati, itu dinamakan tajalli, dizahirkan Allah. Pokok-pokok semuanya itu sesuatu yang dengannya manusia dapat melihat kebenaran Allah. Cuma salurangnya lain-lain sikit. Tengok gaya kau mana, mengaji kau mana. Mengaji kau usuluddin, jalan untuk mengenal Allah, dalil lah namanya. Kalau dia ahli ibadah, ahli riyadah, jalan dia mengenal Allah, tajalli lah namanya. Ada orang, saya kena sebut sikit ni sebab apa, ada setengah orang, bahkan ada setengah tulisan yang ditulis mengenai perkara ini, menyatakan bahawa istilah tajalli ini sebagai istilah yang selalu dikaitkan dengan ajaran sesat. Tuan-tuan kena dengar molek lah. Saya tegang dulu ni supaya tuan-tuan tahu. Pertama sekali, perkataan ini asalnya ada dalam Al-Quran. Yang kedua, maksudnya bagaimana, biar faham. Sebab apa? Sebab ada benda tadi tu. Sebahagian ahli ilmu kita, bila dia kata kamu nak kena bahasa ilmiah lah, kalau kita nak kena ajaran sesat, antaranya ajaran yang selalu guna istilah ni, tajalli ni. Jadi saya terangkan dulu. Pertamanya, asal perkataan ini sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli tasawuf di dalam karya-karya mereka yang terkenal, kesolehan mereka, kebenaran mereka itu menggunakan istilah ini. Jadi kalau berlaku penyelewengan pun adalah salah tafsir oleh orang yang bukan ahlinya. Saya tidak nafikan itu. Berlaku salah tafsir orang yang bukan ahlinya. Ditafsir tajalli dengan makna menjelma ke, bersatu ke, memang itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada faham seperti itu dalam ilmu tasawuf. Jadi jangan faham tajalli ni maksudnya jolo. Jolo ni muncul, menjelma. Bukan seperti itu. Ini istilah. Jadi sekarang melihat Allah.
Jadi firman Allah Ta'ala ni, saya datangkan dulu ini supaya orang tahu apa yang dibicarakan oleh ulama tasawuf itu sebenarnya adalah sebagai sebahagian dari tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami fil afaq. Apa benda afaq ni? Ufuk bahasa kita, yakni makhluk seluruhnya. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di mana? Pada makhluk-makhluk ini. Berarti kita akan melihat Allah di mana? Pada makhluk. Bahkan Allah menjadikan makhluk ini saluran untuk dia memperlihatkan kesempurnaannya, kehebatannya. Jadi bila Syekh ni kata, sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, tidak melihat. Berarti yang disuruhnya adalah kau melihat alam dan padanya kau melihat Allah. Dan hal itu selaras dengan ayat tadi, bahawa itulah tempatnya Allah Ta'ala menzahirkan kenyataannya, menyatakan. Ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, kenapa engkau tidak melihat? Nak tengok benda, nak tengok benda tadi kita ni. Nak tengok lengang, hari-hari kita tengok sama orang lengang kita tu. Nak tengok peti, kita nak tengok benda. Kalau tu tak guna skepeng, bawa nak tengok situ tu. Wa fi anfusikum, pada dirimu, dalam dirimu tu kau melihat. Jadi di sinilah masyhur kata-kata. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Sudah dimakruf, sudah disebut oleh ulama dulu. Cuma tinggal lagi masalah dari mana sumber kata-kata ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dari mana sumbernya? Masalahnya situ je. Hakikatnya, maksudnya muafakat dengan ayat-ayat Al-Quran. Cuma orang ada optikal ni, mari mana kata-kata ni, tu je orang optikal. Apakah dia hadis atau kata ulama? Jangan sampai kita, andai kata ini bukan hadis, kita tolak kenyataan ini. Jangan sampai ilmunya juga kita tolak. Jangan sampai. Orang kita ni ada niat-niat ada apa sihat. Hak tujuannya nak tolak ilmunya tu, dia tolak kenyataan tu, akhir sekali dengan ilmu-ilmu habisnya tolak belaka. Kalau tak setuju dengan kenyataan tu pun, atas kenyataan tu saja. Tapi maksudnya bagaimana? Kalau nak dilihat, memanglah ada sebahagian menyatakan hadis, ada yang kata tidak, macam-macam lah. Saya nak jelaskan sikit sinilah, sebab akhir-akhir ni timbul selaru. Orang banyak ni, bukan ni, tak payah pakai benda ni. Ma'arafana sawfakan rabbahu. Mana boleh kena diri, kena Tuhan. Kita Tuhan ke? Tak mengaji. Tak mengaji. Orang bakal tak mengaji. Itu je. Jadi, baik, kita nak usul sikit. Dari mana asal ini? Yang masyhurnya, ia kata-kata ahli tasawuf. Kata-kata Ar-Razi, Yahya Ar-Razi. Yang kuatnya itu adalah kata-kata ulama ahli tasawuf. Cuma, saya nak beritahu dalam beberapa sumber. Seperti karya Syekh Abdul Salam. Dalam satu karyanya, Zubdah At-Tasawuf, dia menyebut ini sebagai sebahagian dari hadis Nabi. Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam dalam satu karya Zubdah At-Tasawufnya itu, bila sebut ini, dia menyatakan itu sebagai satu hadis Nabi. Kata dia, lihat Al-Ajluni. Tahu tak kita ni? Biarlah, tak apalah orang tak tahu, ada buat tahu gitu sudahlah. Kita pun tahu. Saya tak sepatutnya sebut kita plek-plek ni depan tuan-tuan ni. Saya tahu tuan-tuan tak mengaji kita Arab, memanglah. Tapi biarlah, mudah-mudahan tuan-tuan dengar saya sekali sudahlah. Sepatutnya saya tak sebut pun benda ni. Tapi oleh kerana isu ni, isu yang selalu menjadi masalah, pro dan kontra lagi lah, saya terpaksa haluskan sikit perkara ni. Biarlah tuan-tuan dah biasa dengar kita, dia pun tak apalah. Awak dengar gitu sudahlah. Memang saya tak patut sebut lah. Benda kita benda bola ni. Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, dia kata
kenyataan ma'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini adalah diriwayatkan daripada Ibnu Arabi. Apa ulasan Ajluni tentang Ibnu Arabi? Dia adalah hafiz, seorang hafiz dalam hadis. Baiklah, tak payahlah. Ni orang bertiga. Senang-senang. Kita enggak kata ulama, sudahlah. Kata ulama. Senang, tak payah. Tak payah bahasa. Ni kata-kata ulama, sudah. Sekalipun ada rujukan-rujukan tadi tu, yang kita boleh pertimbangkan, kita boleh kaji lagi, dan ambil jalan mudah, malah bahasanya dah kata hadir lah. Kata, anggap saja kata-kata Yahya Ar-Razi. Tapi isi maksudnya bagaimana? Sama dengan ayat tadi. Wa fi anfusikum afala tusirun. Pada dirimu, kenapa engkau tidak melihat dirimu nak tengok apa benda? Berarti di sebalik dirimu itu, di sebuah tempat Allah Ta'ala menzahirkan dirinya, menzahirkan tanda kesempurnaannya. Sama dengan hadis yang dikatakan kata-kata tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Yang ini dia akan kenal Tuhan menerusi melihat kepada rahsia dirinya sebagai tempat nyata keagungan Allah. Kalau bau nak tengok perut saja, nak tengok geting saja, tu tak guna skepeng. Buat benda tengok benda gitu. Kalau gitu nak tengok benda pada diri kita. Berarti kita ini saluran untuk mengenal Allah. Berarti kata-kata tadi betul atau tidak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya, saluran untuk mengenal Allah. Jadi dari segi makna, kata-kata tadi tidak salah. Tinggal lagi percanggahan berlaku, apakah dia hadis atau tidak. Itu saja. Janganlah sampai ke tahap bila orang yang mengkaji perkara ni, dia mendapati tidak ada sumbernya, ditolak betul-betul ni, tak pakai belakang ni. Ni kena tanya semula ni. Mengaji mana ilmu ni? Kena tanya semula dia. Kena faham baik-baik dalam perkara ni. Jadi sekarang demikianlah. Sesiapa yang melihat alam tapi tidak melihat Allah, berarti yang disuruhnya melihat alam dan melihat Allah padanya. Jadi ayat-ayat tadi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kau berhadap, kau akan menghadapkan dirimu kepada Allah. Mana pula tu? Tuhan ada situ, ada sini, atau bagaimana? Fasamma wajhullah, di sana ada Allah. Berarti inilah maksudnya. Orang yang melihat alam, melihat Allah padanya. Yakni dalam bahasa Al-Tasawuf, melihat tajalli Allah. Dalam bahasa Usuluddin, melihatnya sebagai dalil yang menyedarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Usuluddin. Usuluddin tahu sikit. Tasawuf ni dia halus lagi. Kan dia melihatkan, dia melibatkan pandangan basirah, mata hati. Tadi pandangan akal. Akal ni tahu sikit. Jadi asas kepada kalam hikmah ini ke situ kembalinya. Sesiapa yang melihat alam lalu tidak melihat Allah, berarti yang disuruhnya hendaklah engkau melihat alam dan engkau melihat Allah padanya. Sesiapa yang begitu pandangan mata hatinya, inilah orang yang kamil dalam ahli ma'rifat, orang yang sempurna. Dia melihat fenomena alam, dia melihat kenyataan sebenarnya, tapi akalnya waras, mengambil kira fenomena alam, makhluk ini ambil kira, tapi hatinya jauh melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara ini, apa perlunya pandangan-pandangan macam ini? Perlu apa ni pandangan gini-gini, nak buat benda, boleh buat benda gini ni. Kita tanya gitu tu sebab ada orang kata mengaji benda-benda gini, tengok siapa dia tahu, mu tengok dalam hatimu. Kalau nak dipasang kepada kenyataan, inilah baru nampak bendanya. Perhatikan, pada waktu berlakunya hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memperlihatkan sikap yang agak berbeza dari sikap yang ditunjukkan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa terjadi kepelbagaian ini? Apa yang jadi gitu? Pelik. Bagaimana cara hijrah Umar? Tidakkah Sayyidina Umar secara terang-terang, dia seorang diri,
memang selepas daripada tu adalah waktu kata tepek belakang dia tu golongan mustadafin nupang kegagahan umur tu. Asalnya dia seorang diri. Siapa yang dia berhadapan? Musyrikun Quraisy. Berapa jumlah? Ramai jumlah mereka itu. Umur seorang. Akal kata guna. Ramai ni nak lawan seorang. Mau belajarlah silap benda-benda pun. Silap gayung ni belajarlah. Ya panah pergi kanan dak teki, dak tepi, percayalah. Bos orang 50-60 orang duk panah seketak kali. Nak teki ke mana? Nak teki ke mana? Tak dam. Tapi bagaimana sikap Umar? Dia sanggup mencabar semua ni. Mana-mana hak berani tunggu aku keluar. Dia masuk Kaabah dulu, dia tawaf semua tu, bawa sekali panah-panah dia tu, dah. Siapa dia yang berani nak tengok bini dia jadi janda, nak tengok anak jadi yatim, tunggu aku kan. Sikap dia lain. Kenapa? Pandangan seperti ini menurut ahli tasawuf, orang yang berada pada kelompok jazbah ni, orang yang hatinya kuat pada ma'rifat, sehingga dia hilang pedoman akal dia sikit, dah mikir kewarasan tu. Tu sikap dia. Ini pentingnya benda ni. Mari saya kenal. Jadi nanti insyaAllah saya akan jelaskan secara detail persoalan-persoalan ini pada minggu-minggu yang akan datang lah. Sebab kalau jelaskan jalan takut tergantung. Kalau dah nak faham mana. InsyaAllah saya akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.